Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Guys, kami menerima pertanyaan daripada anda tentang aktor hebat Rajesh Khanna. Boleh ceritakan pasal aktor ini? Benarkah hingga kematiannya dia tak pernah bercerai dengan isterinya Dimple? Kami coba jawab pertanyaan anda itu. Rajesh Khanna dilahirkan pada 29 Disember 1942 dan meninggal dunia pada 18 Julai 2012. Nama sebenarnya ialah Jatin Khanna. Beliau merupakan aktor, produser filem dan juga politician di India. Rajesh banyak membintangi filem-filem Hindi. Beliau dinyatakan sebagai first superstar atau superstar pertama dalam industri perfilman India. Rajesh pemegang rekod sebagai hero solo untuk 15 judul filem yang berjaya di pasaran daripada tahun 1969 hingga tahun 1971 dan rekod ini belum terpecahkan hingga kini. Sepanjang karyanya sebagai aktor, Rajesh tercatat membintangi sebanyak 106 filem dan dia menjadi hero solo dalam filem-filem tersebut dan 97 judul filem lakonannya itu rilis antara tahun 1967 hingga 2013. Filem-filem lakonan Rajesh Khanna selalu mendapat pujian daripada para pengkritik filem dan mereka memberikan rating di atas 4 bintang daripada 5 bintang. Review filem-filem lakonan Rajesh ini dilakukan oleh pelbagai media dan disiarkan di pelbagai surat kabar di India. Rajesh Khanna memulai debutnya sebagai aktor menerusi filem yang rilis pada tahun 1966 yang berjudul Aakhri Khat. Filem ini meledak di pasaran dan juga merupakan filem India yang pertama dicalonkan untuk anugerah Oscar di Amerika bagi kategori filem luar pada tahun 1967. Rajesh Khanna memenangi award sebagai The Best Actor dalam anugerah filem Fest sebanyak 3 kali dan juga memenangi kategori yang sama dalam BFJA Awards for Best Actor untuk bahasa Hindi sebanyak 4 kali. Pada tahun 1991, Rajesh Khanna menerima anugerah Filmfare Special Award kerana kontribusinya selama 26 tahun dalam industri filem Bollywood. Dan pada tahun 2005, Rajesh Khanna diberikan penghormatan menjadi penerima Filmfare Lifetime Achievement Award bertepatan dengan ulang tahun ke-50 Filmfare Award. Nama Rajesh Khanna tercatat sebagai aktor India yang menerima bayaran paling tinggi di India daripada tahun 1970 hingga tahun 1987. Aktor Amitabh Bachchan menyertai Rajesh Khanna menerima bayaran tertinggi mulai tahun 1980 hingga tahun 1987. Sebagai politician, Rajesh Khanna menjadi anggota parlimen daripada tahun 1992 hingga 1996 setelah memenangi pertandingan pada tahun 1992 tersebut. Rajesh Khanna mengawini aktris Dimple Kapadia pada bulan Mac 1973, 8 bulan sebelum filem pertama Dimple, Bobby, rilis menemui penonton. Hasil perkahwinan Rajesh dan Dimple itu, mereka mendapatkan 2 anak perempuan iaitu Twinkle Khanna, mantan aktris dan kini penulis buku terkenal yang kahwin dengan aktor Akshay Kumar, dan anak bongsu pasangan Rajesh Dimple ialah Rinke Khanna yang juga merupakan mantan aktris. Rajesh Khanna meninggal dunia pada 18 Julai 2012 setelah jatuh sakit untuk waktu yang agak lama. Setelah kematiannya, Rajesh masih diberi penghormatan oleh pemerintah India yang menganugerahinya dengan Award Padma Bhushan, iaitu award ketiga tertinggi untuk rakyat kebanyakan India. Penghormatan lainnya yang diberikan kepada mendiang pelakon hebat ini ialah pemerintah India mengeluarkan stamp kenang-kenangan dengan wajah Rajesh Khanna dan juga patungnya dibina. Selain itu, Perdana Menteri India waktu itu juga mengumumkan sebatang jalan di Mumbai yang diabadikan dengan nama Rajesh Khanna. Pada tahun 2014, buku biografi Rajesh Khanna, The Untold Story of India's First Superstar yang ditulis oleh Yasir Usman diterbitkan untuk tatapan umum. Menelusuri perjalanan hidup Rajesh Khanna, kita akan menemui kesedihan yang ditanggungnya ketika dia masih kecil lagi. Rajesh Khanna yang dilahirkan di sebuah kota yang bernama Amritsar dalam wilayah Punjab terpaksa diserahkan kepada keluarga angkat. Rajesh dibesarkan oleh ayah dan ibu angkatnya iaitu Chunnilal Khanna dan Leelawati Khanna yang sebenarnya masih ada hubungan kekeluargaan dengan kedua orang tua kandung Rajesh. Ayah kandungnya bernama Lala Hiranan Khanna dan ibu kandungnya bernama Chandrani Khanna. Rajesh meneruskan pendidikannya di St. Sebastian's Gone High School bersama teman baiknya yang bernama Ravi Kapoor dan kemudiannya dikenali dengan nama Jitendra bila memasuki industri filem Bollywood.
Sewaktu berada di sekolah tinggi itu lagi, Rajesh sudah menunjukkan minat mendalam dalam bidang akting. Dia selalu mengambil bagian dalam pertunjukan teater di sekolahnya dan selalu menyertai pertandingan drama di sekolahnya, dan dia keluar sebagai pemenang. Pada tahun 1962 ketika dia membuat persembahan teater yang berjudul Anda Yuk, salah seorang tamu kehormat yang menyaksikan persembahan itu telah mencadangkan kepada Rajesh untuk coba memasuki industri filem Bollywood. Rajesh Khanna juga yang mengajarkan skill acting kepada sahabatnya Jitendra yang ketika itu akan menghadiri auditions untuk filem pertamanya. Nama Jatin Khanna bertukar menjadi Rajesh Khanna atas cadangan yang diberikan oleh Uncle Rajesh sendiri yang bernama KK Talwar ketika Rajesh akan memasuki industri filem Bollywood. Nama Rajesh Khanna abadi hingga ke akhir hayat aktor itu berbanding nama asalnya Jatin Khanna. Kawan-kawan rapatnya memanggilnya kakak dan panggilan itu juga lekat pada diri Rajesh Khanna di kalangan teman-teman baiknya. Kakak membawa maksud lelaki berwajah baby face di Punjab. Di awal perjalanannya merintis karya di Bollywood pada tahun 1965, Rajesh Khanna menyertai satu talent show yang diadakan oleh Filmfare dan United Producers, yaitu satu gabungan yang menghimpunkan nama-nama besar dalam industri film Bollywood, diantaranya B.R. Chopra, Bimal Roy, G.P. Sippy, Nasir Hussain, Shakti Samanta, dan Subodh Mukherjee. Daripada penyertaan seramai 10.000 kontestan, hanya 8 orang yang berhasil ke babak final, termasuk Rajesh Khanna dan aktris Farida Jalal. Rajesh mendapat tempat pertama dan Farida tempat kedua. Filem pertamanya rilis pada tahun 1966 berjudul Akhri Khat dan Rajesh Khanna tidak menoleh ke belakang lagi. Ini diikuti dengan filem keduanya yang juga berhasil berjudul Raz yang rilis pada tahun 1967. Dalam satu wawancara, Rajesh Khanna menyebutkan walaupun filem pertamanya Akhri Khat, namun dia menganggap filem Raz itu filem pertamanya sebagai hero. Menurut Rajesh lagi, heroin filem itu ialah Babita, seorang aktris yang popular ketika itu. Kata Rajesh lagi, walaupun dia merasa yakin untuk berlakon di samping Babita, namun dia tetap nervous dan tidak dapat mengeluarkan kemampuan aktingnya di awal-awal syuting filem itu. Rajesh menunjukkan akting yang cemerlang dalam filem Baharu Ke Sapne dan filem Aurat, kedua-duanya rilis pada tahun 1967. Ini diikuti dengan filem Doli, Aradhana, dan Ittefaq. Tidak hanya itu, aktris terkenal Wahida Rehman juga teringin berlakon bersama Rajesh Khanna dan dia yang mengusulkan kepada pembuat filem Asit Sen untuk mengambil Rajesh Khanna menjadi hero-nya dalam filem Khamoshi yang rilis pada tahun 1969. Namun filmnya Aradhana yang telah menjadikan Rajesh Khanna terkenal di seantero India bahkan sampai ke luar negara. Di saat itulah para pengkritik filem memberikannya gelaran sebagai first superstar of India. Rajesh Khanna melakonkan dua watak dalam filem itu sebagai ayah dan anak. Si ayah bercinta dan kahwin dengan Sharmila Tagore dan sebagai anak Rajesh bercinta dengan Farida Jalal. Rajesh Khanna memang tiada duanya di Bollywood. Dia bukan hanya menjadi popular seorang diri, tapi dia banyak juga membantu insan-insan filem lain di Bollywood dengan kehadirannya dalam industri filem itu. Berikut beberapa nama yang turut terbantu dengan kehadiran Rajesh Khanna. Yang pertama, penyanyi lagu-lagu latar Kishore Kumar. Kishore yang awalnya juga seorang aktor selain menyanyi, namun dalam kedua-dua bidang itu dia tidak mencapai tahap maksimum. Ketika usianya semakin bertambah, Kishore lebih menumpukan kepada bidang nyanyian. Walaupun dia menerima tawaran menjadi penyanyi latar untuk film-film Bollywood, namun beliau jarang mendapat keutamaan. Pada waktu itu penyanyi Muhammad Rafi lebih dominan, terutama pada dekad 50-an dan 60-an. Namun Kishore yang diberi kesempatan sama banyak menyanyikan lagu-lagu dalam film lakonan Rajesh Khanna yang berjudul Aradhana, ternyata film itu telah mengubah nasib Kishore. Menerusi lagu yang berjudul Rup Tera Mastana, Rupa Tera Mastana daripada filem itu telah mengangkat nama Kishore Kumar. Dia memenangi award sebagai penyanyi latar lelaki terbaik dalam anugerah Filmfare. Setelah itu Kishore menjadi suara resmi dalam kebanyakan filem-filem lakonan Rajesh Khanna. Kishore juga menjadi penyanyi lelaki pilihan pertama untuk dekad 70-an, terutama filem-filem lakonan Rajesh Khanna yang hampir semuanya meledak di pasaran. Kolaborasi mereka berlanjutan hingga kematian Kishore Kumar pada tahun 1987. Bahkan ada beberapa lagu yang sudah dirakamkan Kishore untuk Rajesh Khanna rilis hingga tahun 1991. Yang kedua ialah penulis naskah atau skrip filem duo yaitu Salim Javed atau Salim Khan dan Javed Akhtar.
pada tahun 1971, Rajesh Khanna yang memberikan kesempatan kepada dua penulis skrip itu untuk memperbaiki skrip filem Hati Mere Sati yang akan dibintangi Rajesh sendiri. Menurut Javed Akhtar, pada waktu itu dia dan Salim Khan yang merupakan ayah Salman Khan bukanlah penulis skrip filem. Namun Rajesh yang mendapat kepercayaan daripada pembuat filem Hati Mere Sati itu untuk mencari orang yang boleh memperbaiki skrip filem itu yang awalnya jauh daripada kesempurnaan. Sebenarnya, kata Javed lagi, Rajesh Khanna ketika itu ingin membeli rumah agam milik Rajendra Kumar. Namun wangnya tidak mencukupi. Jadi pembuat filem Hati Mere Sati mengatakan pada Rajesh, kalau filem yang akan dibuatnya itu meledak di pasaran, maka dia akan memberikan Rajesh bonus untuk mencukupi wangnya membeli rumah agam idamannya itu. Dengan skrip yang telah diperbaiki oleh Salim Javed, ternyata filem Hati Mere Sati itu benar-benar meledak di pasaran. Rajesh Khanna dapat membeli rumah agam idamannya yang kemudian dinamakan Ashirwad. Sementara nama Salim Javed menjadi rebutan para pembuat filem untuk membeli skrip yang mereka tulis. Nama lainnya yang turut terbantu oleh Rajesh Khanna ialah aktris Mumtaz. Walaupun Mumtaz ketika itu sudah mula diberi perhatian di Bollywood, namun yang hebatnya 10 filem lakonan Rajesh Khanna dan Mumtaz semuanya meledak di pasaran. Ini menyebabkan nama Mumtaz menjadi rebutan para pembuat filem ketika itu. Rajesh Khanna dan Mumtaz sebenarnya bertetangga. Kedua-dua mereka memang bersahabat baik di luar filem. Itu mungkin yang membantu mereka mendapatkan chemistry dalam 10 filem lakonan mereka bersama. Menurut Mumtaz, dia sering mengganggu Rajesh Khanna sebab fansnya jutaan orang dan sebagian besarnya anak-anak gadis. Kata Mumtaz, waktu mereka syuting di Madras dan menginap di sebuah hotel, Mumtaz melihat 600 gadis berbaris menunggu Rajesh Khanna di hotel itu untuk melihatnya dari dekat. Gadis-gadis itu meminta tanda tangan Rajesh dan secara tidak langsung, kata Mumtaz, dia pun menjadi populer sebab mereka juga meminta tanda tangannya. Rajesh Khanna menjadi kegilaan para fansnya, terutama fans wanita. Para wartawan sempat merakamkan aksi para fans tersebut yang mencium kenderaan Rajesh Khanna, menyebabkan kenderaan itu dipenuhi dengan lipstik. Ada juga fans yang mengirimkan surat padanya dan menuliskan surat itu dengan darah mereka. Seorang pengkritik filem Monojit Lahiri mengatakan pada waktu itu ada di antara fans Rajesh Khanna yang mengawini foto Rajesh Khanna sendiri. Ada yang melukai jari mereka dan darah yang mengalir dari jari itu disapu di belahan rambut mereka sebagai sindur, sejenis serbuk merah yang biasa diletakkan di belahan rambut wanita yang sudah bersuami. Para fans lelakinya pula menjadikan fashion pakai Rajesh Khanna menjadi trending bila mereka juga ingin memakai fashion yang sama dengan Rajesh Khanna. Memang Rajesh diketahui selalu tampil dengan baju kemeja yang ala-ala kurta. Dia coba mempopulerkan pakaian tradisional India itu dan dipadukan dengan potongan atau cutting yang moden. Tidak semua aktris popular Bollywood yang sesama dengannya dapat berlakon dengan Rajesh Khanna. Di antara bintang-bintang yang dapat berlakon bersama Rajesh Khanna ialah Sharmila Tagore, Mumtaz, Asha Parekh, Zinat Aman, Tanuja dan Hema Malini. Chemistry antara Rajesh Khanna dengan para aktris ini pun memang hebat dalam filem-filem lakonan mereka. Rajesh berpasangan dengan mereka pada dekad 60-an dan 70-an. Pada dekad 80-an, Rajesh Khanna masih hebat bila berpasangan dengan para aktris 80-an seperti Tina Munim, Shabana Azmi, Smita Patel, Padmini Kolhapuri, Poonam Dillon dan lain-lain. Hanya saja Rajesh tidak mau berpasangan dengan istrinya Dimple Kapadia yang kembali berlakon mulai tahun 1985 setelah memilih hidup berasingan dengan Rajesh tapi tanpa perceraian. Kehebatan Rajesh Khanna lainnya ialah bila lagu-lagu daripada filem lakonannya menguasai chartbuster soundtracks. Rajesh Khanna diberitakan sering menghabiskan waktu dengan para music director ini yang akan menciptakan lagu-lagu untuk filem lakonannya. Nama-nama besar dalam industri muzik filem-filem Bollywood seperti Kalyanji Anandji, R.D. Burman, Shankar Jaikishan, Lakshmikan Pyarelal, S.D. Burman, Bapi Lahiri menjadi kawan baik Rajesh dan mereka akan menciptakan lagu-lagu yang terbaik untuk dimuatkan dalam filem-filem lakonannya. Dalam satu wawancara, Rajesh Khanna mengatakan dia menjadikan pelakon dan pembuat filem terkenal Guru Dutt, aktris Meena Kumari dan Gita Bali idolanya. Rajesh Khanna juga mengatakan yang menjadi inspirasi dalam dunia aktingnya ialah aktor Dilip Kumar yang berdedikasi tinggi, Raj Kapoor yang spontan, Dev Anand yang penuh gaya dan Shami Kapoor yang sukakan muzik.
Rajesh Khanna turut dijadikan idola oleh pelakon-pelakon dekad 90-an dan awal 2000, misalnya Imran Khan dan juga Shah Rukh Khan. Menurut Shah Rukh Khan, Rajesh berada pada kelasnya yang tersendiri. Aktor Irfan Khan sewaktu masih hidup dalam satu wawancara mengatakan tidak ada siapa di Bollywood yang boleh mengkopi Rajesh Khanna. Sementara pelakon Salman Khan dalam banyak wawancara mengatakan dirinya sendiri, Salman, juga Amir Khan dan Shah Rukh Khan tidak menyamai 10% dari seorang Rajesh Khanna, baik itu dari sudut akting maupun populariti. Rajesh Khanna masih berlakon filem hingga awal tahun 2000. Setelah itu dia beralih membintangi siri TV dan tercatat 4 siri TV yang dibintanginya daripada tahun 2000 hingga 2009. Menurut Rajesh, dia membintangi siri TV kerana merasakan siri TV jangkauan yang lebih luas dan boleh disaksikan oleh audiens dalam jumlah yang besar, mengalahkan audiens yang menyaksikan filem-filemnya di teater-teater sebelum ini. Tentang kisah cintanya pula, Rajesh dikatakan menjalin hubungan cinta pada dekad 60-an dan awal 70-an dengan seorang fashion designer yang juga merupakan aktris, yaitu Anju Mahindra. Hubungan Rajesh dan Anju berlanjutan selama 7 tahun. Rajesh ingin mengawini Anju dan memintanya berhenti berlakon, namun Anju tidak siap melepaskan karyanya sebagai aktris. Itu yang menyebabkan hubungan mereka putus. Diberitakan Anju dan Rajesh tidak bertegur sapa selama 17 tahun setelah hubungan mereka putus. Pada bulan Mac tahun 1973, Rajesh mengejutkan semua fans dan supporternya bila dia mengawini Dimple Kapadia yang belum lagi bergelar aktris sebab filem pertama lakonannya Bobby masih belum rilis. Ketika itu Rajesh Khanna berusia 31 tahun dan Dimple belum lagi genap berusia 16 tahun. Seperti yang kami katakan di awal tadi, pasangan ini mendapat 2 anak perempuan, yaitu Twinkle Khanna dan Rinke Khanna. Rajesh dan Dimple tinggal berasingan pada tahun 1982. Mereka tidak pernah bercerai. Menurut penulis buku biografi Rajesh Khanna, Yasir Usman, Rajesh dan Dimple berpisah sebab Dimple berkeras ingin kembali berlakon, sedangkan Rajesh mahu Dimple hanya menjadi ibu rumah tangga. Dimple yang akhirnya keluar dari rumah agam Ashirwad mereka kerana ingin kembali berlakon. Ketika hidup terpisah itu diberitakan aktris Tina Munim dikatakan coba mendekati Rajesh Khanna. Tina dikatakan memang fans berat Rajesh sejak dia masih di bangku sekolah lagi. Tina dan Rajesh berpasangan dalam 10 judul filem antara tahun 1981 hingga 1986. Menurut website Bollywood Mantra, Rajesh menolak mengawini Tina kerana takut perkahwinan barunya itu akan memberikan impak negatif terhadap nasib 2 anak perempuannya, Twinkle dan Rinke. Rajesh Khanna dilaporkan mengalami masalah kesihatan bermula daripada bulan Jun tahun 2012. Dia sempat dirawat di hospital beberapa kali daripada bulan Jun itu hingga bulan Julai. Kali terakhir dia dirawat di hospital pada tanggal 14 Julai dan diizinkan pulang pada tanggal 16 Julai. Sewaktu Rajesh Khanna sakit, Dimple Kapadia kembali ke rumah agam mereka, Ashirwad, dan ikut merawat Rajesh Khanna. Pada tanggal 18 Julai 2012, Rajesh Khanna dinyatakan meninggal dunia di rumah agamnya Ashirwad di Mumbai. Satu sumber mengatakan kesihatan semakin memburuk daripada bulan Julai 2011 dan sebenarnya Rajesh mengidap kanser. Namun Rajesh menyembunyikan fakta itu daripada pengetahuan umum. Setelah kematiannya, barulah sahabatnya aktris Mumtaz menyatakan kepada media bahawa sebenarnya Rajesh Khanna mengalami kanser dan selama setahun dia menjalani rawatan kemoterapi. Kematian Rajesh Khanna menjadikan India berduka cita. Para pemimpin politik menyatakan ucapan bela sungkawa mereka. Upacara terakhir jenazahnya dihadiri oleh 9 juta orang yang datang bukan hanya dari seantero India, tapi juga dari luar negara seperti California, Spanyol, Australia dan Singapura. Oke guys, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih kerana bertanya. Oke, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman Anda ya. Pendapat atau komen Anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari Anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan Anda itu. Selain ruangan komen di bawah, Anda boleh juga mengirimkan pertanyaan Anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua Anda berada. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.